tanker sekarang ni. I mean, Digi still boleh buat damage kalau dia mengambil Impure Rage di sini. Okey, sekarang kita nampak combo Minotaur dan juga Akai lawan Lolita dan juga Digi. Kedua-duanya, keempat-empatnya adalah Roma. Semakin lama semakin menarik sekarang ini perlawanan kita. Kreativiti yang saya sudah pun seru, sudah pun nanti-nantikan seakan-akan berjaya untuk dilakukan oleh mereka. Akan tetapi, strategi manakah lebih baik? Strategi mana yang akan membuahkan hasil? Kedua-dua mereka terikat dua sama. Satu mata mampu untuk memberikan kelebihan yang cukup besar. Jadi, untuk kita menyaksikan pertarungan pusingan yang kelima di antara dua grand finalis kita. Ayo, kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan pertarungan di antara pasukan Toda dan juga Tim Hak. Pertarungan yang dinanti-nantikan sekarang ini. Setelah kita ambil break selama 8 minit sebentar tadi, kita telah masuk ke dalam pertarungan yang kelima, match yang kelima. Adanya kekuatan daripada pasukan Toda daripada sudut AOE, tapi kena ingat Digi dengan adanya built-in Purify Blow, dengan adanya Time Journey boleh menukar arus perlawanan. Dan tak dilupakan juga kekuatan Team Hak dekat sini adalah daripada segi pushing power. Jadi ianya bergantung sama ada Toda mampu untuk memaksa team fight kepada Team Hak ataupun Team Hak berjaya untuk mengelak team fight tersebut dan melakukan push. Tetapi sekarang ini pergaduhan yang pertama. Ya, Little Wonder menjadi perebutan tapi 2 lawan dengan 3. Yums tak ada dekat kawasan ini. Rival nyawa cukup rendah tapi Chico Guys cuba untuk mempertahankan rakan sepasukannya. Akan tetapi Chico Guys terpaksa untuk berundur dengan penggunaan flicker. Namun Pomes terjam masuk begitu saja. Nyawa mereka semakin lama semakin mudah untuk dicairkan, dileburkan oleh pasukan Toda. Namun Yumski Panda berjaya meloloskan diri dengan penggunaan flying tackle sebentar tadi. Hampir saja mendapatkan first blood untuk pasukan Toda, tetapi dengan flying tackle yang dikatakan oleh Samcross, mampulah Panda untuk melarikan diri. Tetapi sekarang ini, Karakuri, kita lihat pengambilan emblem daripada Panda menggunakan Hunter Strike sebagai pilihan emblem. Bukanlah dia punya marksman emblem, tapi Killing Spree. maaf, killing spree sebenarnya telah digunakan. Adakah ini lebih berbaloi daripada masa? Tapi sebelum itu, Pomes! Pomes terus hilang daripada bumi Land of Dawn. First blood, damage burst yang tinggi daripada Gary. Dan untuk menjawab soalan Adi sebentar tadi, disebabkan dengan adanya Digi yang digunakan, Man ada babysitter terbaik dekat sini. Dan untuk membenarkan beliau bermain dengan Exis secara berterusan, Killing Spree dia ambil. Tetapi perkeduhan di bahagian tengah, nyawa rendah. Cukup rendah, terus saja dihabiskan. Kill yang pertama untuk Toda dapatkan, terus marah ke kawasan turtle untuk Gary mendapatkan objektif mereka. Tapi Gary sebenarnya yang berada di situ memulakan turtle tersebut tanpa menyaksikan pertarungan di bahagian tengah tersebut yang mana mengorbankan Roma milik pasukannya, yang mana sekarang ini mereka masuk kembali dapatkan rival. Gary dapatkan 1, dapatkan 2 saya kira. Tapi Ciku masih lagi terus dicakar. Lola akan kunjungkan kill itu untuk Tim Hak mendapatkan turtle di tangan Gary. Malah Pomes akan terus hilang. Min dengan menggunakan Dominant Blast berjaya untuk lakukan stun yang cukup cemerlang. Tim Hak masih lagi bertarung dengan nyawa mereka. Bijak daripada Team Hak memaksa team fight apabila Toda Yumski sebentar tadi belum mencapai level 4. Tiada heavy spin untuk menggagalkan serangan Team Hak. Dan di mana mungkin Toda perlu bermain dengan lebih berdisiplin. Sabar sekejap menantikan skill set mereka. Manakala untuk Team Hak, inilah peluang mereka untuk cuba memulakan snowball effect. Ya, saya nak berbalik-balik kepada emblem ini. Lihatlah, ada 2 killing spree. Satu di tangan Bruno, satu lagi di tangan Diras. Di mana mereka sangat-sangat ingin mendapatkan kill supaya mereka ada kemampuan untuk menambahkan nyawa mereka semula. Dan tidak dilupakan juga menambah sedikit, pump sedikit kepada movement speed mereka supaya tidaklah tertangkap di tangan pasukan Toda sekarang ini. Ya. Benar sekali, yang mana tim Toda mereka sudah pun kekurangan daripada sudut early game. Kali ini kurang sedikit snowball untuk rival. Akan tetapi kalau kita lihat di bahagian gold lane, adanya Momo. Bila-bila masa saja, bila disiapkan item, tim Toda sudah pun ada harapan baru untuk mereka menaruh harapan. Ya, dan Toda juga telah membaca di mana antara kunci kemenangan Team Hak adalah apabila Panda berjaya untuk mendapatkan snowball. Jadi sekarang ini menyediakan pangkap untuk melakukan ambush, tetapi adanya Man. Terus sahaja ditolak dengan penggunaan Time Journey, berjaya untuk main ini meloloskan diri. Tapi rival jauh juga rendah. Sepakan rembatan daripada Panda akan berjaya untuk menumbangkan pemain tersebut. Malah Man akan berjaya untuk menumbangkan Yomski. 2 orang gugur
untuk tim Toda. Panda sekarang memberikan fokus kepada menara. Namun Momo dan juga Chico Guys akan melakukan pertahanan akan tetapi Chico Guys tidak mampu untuk menangkap Panda dan akhirnya clearance terlebih dahulu dilakukan. Killing spree daripada Gary sebentar tadi membenarkan beliau masih untuk bermain dengan agresif apabila berjaya untuk mendapatkan kill di mana Toda seperti terkejut. Ingat kan dah nak mati tetapi masih lagi hidup, masih lagi mampu untuk mengeluarkan damage. Sekarang ini kedua pasukan cuba memberikan fokus kepada bahagian atas tetapi mungkin terpaksa membatalkan niat kerana fokus kepada bahagian turtle sekarang ini. Ya, Turtle sudah pun mula untuk ditarik. Gary dan juga Lola memberikan fokus kepada Pomis. Cakaran demi cakaran Pomis. Nyawa agak sedikit rendah terpaksa untuk reset kembali. Tapi lihatlah bagaimana Dominant Fury yang berjaya untuk dilakukan oleh pemain ini. Berjaya untuk menghentak pemain-pemain daripada pasukan Tim Hak. Yang mana berjaya untuk dapatkan pemain yang paling penting, yaitu Gary. Ya, kita lihat bagaimana Mas sebentar tadi tiada di dalam team fight kerana perlu dipertanggungjawabkan di bahagian tengah untuk clearkan minion wave terlebih dahulu. Pasukan Toda mengambil peluang ini dengan sangat-sangat baik, mendapatkan kill yang diperlukan dan bukan itu saja, turret di bahagian bawah dan juga turtle yang seterusnya bakal dimiliki oleh mereka. Dan ini juga mungkin bermaksud daripada segi rotasi nampaknya Toda yang mempunyai sedikit kelebihan dan Tim Hak mungkin perlu mengambil kira faktor tersebut. Berapa lama mereka berada di dalam satu kawasan selama sebentar. Nomina Blast. Yomski akan terkena stun walaupun ada jemputan heavy spin. Nyawanya dikurangkan dengan cukup pantas. Bom demi bom, bola demi bola, cukup menyakitkan daripada Tim Hak. Dan lihat sekarang ini untuk awak Karakuri, adakah pasukan Toda kalau mereka nak lakukan inisiasi terlebih dahulu kena buzzerkan beberapa skill supaya Man akan menggunakan dia punya time jenis dengan lebih awal? Semestinya, tetapi persoalannya siapakah yang akan melakukan tugas tersebut? Adakah Yumski ataupun Chico? Tapi sekarang ini Lihatlah Blazing Duet sudah pun dibazirkan, hanya bermatlamatkan untuk melakukan clearance dan akhirnya tim Toda akan kembali bertindak pasif. Kita lihat sekarang ini ya, keadaan daripada team fight sebentar tadi pada 5 minit yang pertama sangat-sangat rancak di mana kedua pasukan ingin melakukan team fight mereka apabila mereka berjaya untuk mendapatkan posisi yang lebih cemerlang. Tetapi kali ini lebih berhati-hati, pancing-memancing sahaja di antara satu sama lain. Gary telah siap sedia di dalam posisi mereka, tapi lihatlah di bahagian tengah sekarang ini. Ya, di bahagian tengah Lola cuba untuk bertahan, nyawa terakhir, lapisan terakhir dan akhirnya tim Toda yang bakal pulang meninggalkan saja peluang untuk menumbangkan Lola sebentar tadi. kita dah membincangkan di mana daripada segi pushing sememangnya ada kepada Tim Hak. Jadi disebabkan itulah Toda cuba untuk memaksa team fight, manakala Tim Hak cuba untuk memberikan tekanan kepada beberapa bahagian memecahkan formasi Toda supaya mereka tak mampu untuk melakukan pertahanan dan juga melakukan team fight dengan begitu efektif. Ya, daripada sudut kedudukan ekonomi pun tak jauh sangat untuk pasukan Tim Hak sekarang ini. Ada lead yang sedikit ini yang harus dimanfaatkan oleh mereka untuk menambahkan lagi peluang kemenangan di game yang kelima ini. Itemization update, tapi sebelum itu adakah kini akan didapatkan di bahagian atas ini? Namun tidak, Lola akan larikan terlebih dahulu. Hunter Strike di tangan Tiras, adanya armor penetration yang mampu memberikan kesakitan sedikit sebanyak ke atas Chico, guys. Gary dengan menggunakan Abysm Strike, fokus kepada clearance terlebih dahulu. Lola di bahagian atas masih lagi bertahan dengan nyawa yang cukup tebal. Ada dua lapisan terakhir bakal berjaya untuk dipecahkan, tapi Yomski akan terus meloloskan diri. Nyawa kasih rendah Chico, guys, masuk. Tak takut apa-apa. Dan akhirnya Lola yang bakal tertumbang sementara di bagian bawah pula kalau lihat Tim Hak. Ada 3 orang pemain melakukan perkara yang sama, push demi push. Cuba untuk dapatkan akhirnya menara di bahagian dalam berjaya untuk dimusnahkan satu daripada sudut menara. Kedua pasukan bermain mengikut syarat kemenangan masing-masing dekat sini. Tetapi kalau kita melihat daripada segi kawalan map, nampaknya sedang dimiliki oleh Tim Hak. Tetapi Toda tidak mengalah. Momo nampaknya berjaya menjatuhkan turret tanpa gangguan dari Tim Hak. So advantage yang Tim Hak ada sebentar tadi sama saja sekali. Yomski! Ya, sudah pun masuk. Santai! Penggunaan Dominant Blast daripada Min yang berjaya melakukan setup mengorbankan Yomski seorang saja. Walaupun satu tapi cukup bermakna. Mereka ada kelebihan yang bersudut jumlah sekarang ini. Dan akhirnya mungkin mereka boleh untuk berikan fokus kepada mid lane dengan adanya Panda untuk meneruskan tekanan di kawasan tersebut.
Inilah perkara yang menjadikan tentang reverse time. Kita dah masuk, cuba nak keluar, ditarik semula menjadi mangsa yang mudah ketinggalan apabila rakan-rakan yang lain cuba untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi seperti yang dikatakan Adin, perbezaan tak begitu jauh, terutamanya dari segi gol dekat sini. Hanya 1,400 gol saja yang membezakan kedua-dua pasukan. Jadi seperti biasa, satu team fight saja yang diperlukan oleh Todak untuk kembali memegang game ini. Manakala untuk Team Hak, mereka perlu mencari cara untuk meneruskan momentum mereka supaya dapat meninggalkan pasukan Todak lebih jauh lagi. Harus berikan perhatian kepada sudut team fight dan fokus mereka harus diberikan perhatian kepada bagaimana mereka nak memulakan inisiasi tersebut. Panda, damage beliau agak menyakitkan ke atas Ciku guys, yang dia boleh menahan damage yang agak banyak, tetapi perlu berhati-hati kalau terlampau banyak akan sukar dia nak keluarkan Minion Fury sekarang ini. Ya, cakap macam Minion Fury terus saja MSP digunakan terlebih dahulu menjadi satu pancingan umpanan. Pengeluaran time journey akan menyebabkan pasukan Todak mereka bahkan hadapan Min dengan 19% untuk menghalau kedudukan Yumski. Tapi Ciku guys sudah pun kedekat tekanan, rival ada di bahagian kanan, cuba untuk masuk, Lord sudah pun muncul, tapi Fomis terus-menerus memberikan tekanan menyebabkan tim Hak berbelah bahagi. Mereka ingin masuk tapi mereka juga tidak ingin membiarkan Fomis bersorangan di bahagian belakang, menyebabkan sekarang ini dipertanggungjawabkan Panda untuk melakukan clearance terlebih dahulu. Inilah sebab kenapa Yana terus sahaja diambil apabila melihat adanya Masha, adanya Bruno. Dia dapat melengahkan perhatian Team Hak sekarang ini. Fury. Ya, terus saja dibuka tapi lihatlah time jenis tak ada masalah untuk Team Hak memberikan satu balasan daripada sudut damage. Terus saja ditumbangkan seorang pemain. Ciku guys telah pun tiada dalam team fight menyebabkan Team Hak boleh saja untuk marah mendapatkan menara. Panda masih lagi ada sebenarnya tapi Yumski dengan menggunakan heavy speed menghalau pemain-pemain Team Hak daripada Barca, daripada Bomage. Terus melakukan zoning out akan tetapi dalam rival dengan rembatan daripada Panda akan terus mendapatkan kill ke atas jungler milik pasukan Todak. Tiada lagi retribution pada saat ini dan Team Hak ada peluang yang besar untuk dapatkan Lord secara percuma. Ya, Lord yang percuma pastinya akan membantu mereka untuk melakukan approach, tetapi sebentar tadi gerakan agresif pada Todak telah pun digagalkan dengan Team Hak dengan adanya time journey daripada Man yang menggunakan Digi, dan di mana Todak dah cuba melihat tak ada time journey, cuba nak bergerak agresif, tetapi reaksi pantas dari Team Hak sebentar tadi berjaya mengelakkan diri daripada tertangkap dan sebaliknya berjaya untuk menjatuhkan ahli pasukan Todak yang lain. Inilah keselesaan dan juga kekuatan Team Hak di mana main bersatu hati, fokus diberikan satu persatu ke atas pasukan pihak lawan. Di mana Blast hanya ingin menghalang saja Ciku guys yang perlu mengundurkan diri, dan Team Hak mereka tak ingin ke belakang, mereka tahu hanya pergi ke hadapan sekarang ini. Ya, benar sekali, terus ke hadapan, terus marah dengan adanya Lord di bahagian bawah. Bomis terus-menerus melakukan cutting lane, menyukarkan keadaan untuk Team Hak. Agak mustahil untuk mereka tamatkan permainan. One straight push cuba untuk dicapai. Mereka ada Bruno sebenarnya daripada Panda. Rembatan daripada bola pemain ini cukup menyakitkan. Boleh saja untuk menamatkan permainan kalau tidak diberikan tumpuan. Tapi lihatlah Ciku guys dan juga Momo terpaksa mereka pulang sekarang ini. Tiada lagi Blazing Duel, tiada lagi Minotaur di dalam pertempuran sebentar tadi menyebabkan kehilangan inhibitor yang cukup bermakna. Ini adalah Bruno. Skrip mata ya. Skrip mata sahaja yang diperlukan untuk menjatuhkan menara Todak, dan itulah rancangan Team Hak buat ketika ini. Todak mungkin sekali lagi perlu mengumpan time journey terlebih dahulu nampaknya. Ya, mereka sudah pun masuk tapi seperti yang sudah dikatakan mudah untuk Team Hak dapatkan menara. Time journey dibakar. Ciku guys terpaksa untuk loloskan diri walaupun ada Minion Fury yang berjaya untuk dapatkan ramai orang pemain, tapi rival walaupun pantas, tapi sekarang ini heavy speed berjaya mendapatkan Panda. Kedudukan Panda cukup penting. Double kill untuk Panda. Panda akhirnya akan tertumbang apabila Bome mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. Namun Todak dengan 3 orang pemain bahkan menjadi yang keempat apabila Bome juga menjadi mangsa. Man akan mendapatkan kill. Tinggallah Momo bersorangan. Adakah ini mata yang ketiga untuk Team Hak? Nampak semakin cerah, semakin lama semakin mudah untuk mereka tamatkan permainan kerana tinggal seorang saja. Minion masih lagi ada, tapi lihatlah bagaimana Momo akan ditumbangkan. Team Hak akan dengan tamatkan permainan walaupun tanpa Panda di sini, tapi nampaknya Todak sedikit sekali lagi sebelum mereka ingin lakukan pertahanan. Tiada lagi Blazing Duel untuk melakukan clearing wave sebentar tadi. Tiada lagi jalan untuk Todak melakukan pertahanan. Kemenangan terus saja jatuh kepada tangan Team Hak. Inilah lebih selesa untuk Todak. Inilah yang lebih selesa untuk dia lakukan. Fokus bersama-sama lakukan team fight ke atas pasukan.